Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kempen 6 PRN berbaki Rabu, Khamis, Jumaat, 3 hari saja lagi. Dan seluruh kepimpinan Pakatan Harapan dan juga Parti Penyangga UMNO giat menjalankan kempen mereka di kawasan, di DUN masing-masing. Yang mencuri tumpuan saya adalah pemimpin yang tidak bertanding pun di dalam pilihan raya, pemimpin yang tidak mempunyai parti pun yang terlibat di dalam pilihan raya menjadi sasaran mereka oleh pemimpin-pemimpin yang dalam ketakutan, kegelisahan kerana mereka sudah mula sedar akan jatuhnya mereka di dalam 6 PRN nanti. Insan yang saya maksudkan itu adalah Tun Dr. Mahathir. Saya melihat video-video yang dihantar kepada saya, dan juga saya sendiri pun lalu singgah ke beberapa tempat ceramah-ceramah yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan Barisan Nasional. Nama Tun Dr. Mahathir tidak pernah lekang dari bibir dan mulut pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan Barisan Nasional. Kenapa? Kalau Perdana Menteri kata pemimpin yang hilang deposit, Tun Dr. Mahathir ini meramalkan bahawa Pakatan Harapan Barisan Nasional akan tumbang di 5 negeri dan mampu mengekalkan kuasa di satu negeri, iaitu Pulau Pinang. Anwar Ibrahim menyangkalnya. Kononnya pemimpin yang dah hilang deposit tak payah lagi lah nak meramal-ramal itu dan ini. Dalam pada mereka mengkritik, memperlekeh Tun Dr. Mahathir kononnya hilang deposit, tetapi mereka jugalah siang, malam, pagi, petang berkempen di 6 negeri ini sentiasa membawa nama Tun Dr. Mahathir. Itu artinya mereka gerun, mereka takut akan pengaruh luar biasa yang ada pada Tun Dr. Mahathir. Ya, suka ataupun tidak, Tun Dr. Mahathir mempunyai pengaruhnya tersendiri, terutama sekali di dalam jiwa dan kasih dan sayang masyarakat Melayu kepada Tun Dr. Mahathir. Perjuangan Tun Dr. Mahathir bukan lagi untuk menjadi Perdana Menteri, bukan lagi untuk menjadi pemimpin negara, tetapi perjuangan Tun Dr. Mahathir untuk menyedarkan, untuk menyatukan parti-parti politik Melayu supaya mengenepikan ideologi-ideologi, perbezaan ideologi dan perbezaan pandangan dan juga hala tuju masing-masing. Sebab itulah proklamasi orang Melayu diwujudkan, dicetuskan Tun Dr. Mahathir kerana kerisauan beliau melihat bagaimana orang Melayu yang sudah pun hilang kuasa ekonomi. Kuasa ekonomi ada pada bangsa lain, yang tinggal hanyalah kuasa politik. Namun PRU15 yang lepas, kuasa politik orang Melayu pun sudah pun hilang dari tangan mereka. Kerana apa? Kerajaan kini adalah sebuah kerajaan multiracial, bukan lagi yang mendukung, menjunjung tinggi bangsa dan agama. Kerisauan Tun Dr. Mahathir ini memang mempunyai asas yang cukup kukuh. Kerana Tun bercakap tentang bangsa Melayu ini bukannya hari ini, bukannya seperti dakwaan mereka bila Tun hilang kuasa barulah Tun akan bercakap pasal bangsa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika Tun Dr. Mahathir, seteru utamanya ketika beliau menjadi Perdana Menteri keempat adalah Parti PAS. Namun almarhum Tuan Guru Nik Aziz Nikmat mengakui ketika Tun menjadi Perdana Menteri keempat, Tun menyalurkan 600 juta ringgit kepada kerajaan negeri PAS Kelantan.
kasih dan sayang Tun pada bangsa Melayu jangan dinafikan kerana ia merentasi kepartian. Dan perkara kedua, dibuktikan pula oleh Menteri Besar Kelantan kini, Datuk Seri Ahmad Yaakob, apabila Tun menjadi Perdana Menteri ke-7 pada tanggal 17 Disember 2019, Tun mengutuskan surat khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan, dan 25 hari bulan Disember 2019 Menteri Besar Kelantan mengesahkan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-7 menyalurkan bantuan kewangan berjumlah 400 juta ringgit kepada Kerajaan Negeri PAS Kelantan. Adakah ini menunjukkan yang Tun Dr. Mahathir meletakkan parti sebagai utama seperti mana pemimpin-pemimpin kerajaan kini, apabila Menteri Besar Kedah Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi dan negeri Kedah dianaktirikan oleh Anwar Ibrahim? Perkara itu disahkan sendiri oleh Menteri Besar Kedah. Inilah bezanya Tun Dr. Mahathir dengan pemimpin-pemimpin lain. Parti politik, perbezaan ideologi letak tepi, namun keutamaan Tun Dr. Mahathir, rakyat Kelantan walaupun diperintah puluhan tahun oleh PAS, namun Tun Dr. Mahathir tidak pernah sesekali menganaktirikan Kerajaan Negeri PAS Kelantan. Kerana apa? Kasih dan sayang Tun Dr. Mahathir kepada bangsa Melayu begitu tinggi. Inilah bezanya, inilah hebatnya seorang negarawan yang sentiasa mengutamakan bangsa dan agama di dalam pentadbiran beliau sebagai Perdana Menteri ke-4 dan Perdana Menteri ke-7 ketika itu. Dan kini, tak payahlah anda semua, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, nak bercakap, nak mendakwa kononnya Tun dah hilang kuasa baru nak cakap pasal orang Melayu. Perkara banyak bukti. Banyak bukti kita boleh tunjukkan Tun bercakap pasal bangsa Melayu ini sejak daripada zaman Tunku Abdul Rahman. Beliau memperjuangkan bangsa Melayu ini sejak daripada penjajahan British dan Jepun lagi. Diikuti di bawah, selepas kita merdeka di bawah Tunku Abdul Rahman, beliau kuat mengkritik perkara-perkara yang tidak menguntungkan bangsa Melayu. Diikuti pula pada tahun tak silap saya tahun 70 lah kot, beliau menulis pula buku Malay Dilemma, bagaimana kerisauan beliau kepada anak bangsa di tanah Melayu ini. Jadi kepada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, modal anda untuk mengutuk, mengkritik Tun Dr. Mahathir di dalam semua kempen-kempen ceramah di 6 negeri tidak akan langsung menghilang hormat, menghilang kasih sayang rakyat Malaysia kepada Tun Dr. Mahathir. Kepada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan Barisan Nasional, cari modal lain, berdirilah di atas kaki sendiri untuk berkempen. Tunjukkan, hentangkan, bentangkan apa yang anda hendak sajikan kepada rakyat, bukannya menghina, mengutuk, memfitnah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad.